Saya pun nak keluarkan saya punya sekejap. Puan, kita start daripada chapter 3 dulu boleh Puan? Boleh? Okay, sekejap Okey dah, tak apalah, pakai kamu punya je lah. Tapi nanti susah pula saya nak tunjuk. Okey, kamu keluarkan, saya pun nak keluarkan komen tu dekat saya punya ni. Ni senang saya nak apa, nak rujuk, untuk nak tunjuk lah. Saya nak rujuk, nak tunjuk. nampak tak? Tak ada. Tak keluar. Sekejap kuatkan suara kau sekejap. Apa? Kuatkan suara kau perlahan sangat. Tak tahu, saya nak kuatkan sekejap. Hello. Ya, boleh, tak apa. Okey, sekejap Puan, saya Boleh, tak apa. Saya tunggu, tak apa. tak nampak ke Belum, tak ada. Dah nampak. Dah nampak? Lagi. Saya tak ada keluar kan? Dah ready, nanti ingat ke saya. Saya tak record lagi. Once you punya keluar baru saya record ni. tapi Puan, saya dah share. Dah present dah. Dah present. Tapi tak keluar ni kat saya, kat mana? Baik, dia automatic. You all nampak yang lain nampak Nampak? Kenapa saya tak nampak saya pun tak nampak ni. Hafiz, nanti record Okay. Kamu boleh record boleh, kamu record lah. Sekejap, masalahnya tak keluar ni dekat skrin saya. Kenapa lah? Nampak gerak tak? Alain? Nampak. Nampak muka kamu tu saya snap tu. Puan tak nampak. Kenapa lah? Oh, Puan jangan Puan cuba unpin kan? Unpin? Kat mana unpin? Pin? Kat mana saya pin? Saya pin siapa? Saya pin saya screen bukan. Okey, dah. Okey, dah. Tapi tak cukup besar kan? Zoom boleh zoom. Ya. Control. Nampak? Ya. Boleh. Okay Puan, saya nak tanya pasal flowchart ni dulu. Sebab yang sebelah sini yang Puan kata yang ni saya tak berapa nak faham. Okey, yang itu sebenarnya design selection tu dia duduk dekat bawah. Dia start dengan idea. Dia start dengan conceptual idea dulu. Kamu keluarkan daripada beberapa idea. Kena ada 2-3 lah. Baru kamu boleh select kan? Kamu ni duduk dekat atas. Design selection duduk kat bawah. Kamu nampak tak anak panah saya tu? Sepatutnya duduk dekat experimental testing pun salah tu sebenarnya. Dia punya kedudukan. So dia duduk bawah lagi. Dia macam ni. Dia start dengan conceptual idea. Kan saya ada bagi kamu punya guideline tu kan. Kamu tengok tak guideline tu? Ikut, tapi ada macam. Tapi tak sama. Dia macam ada yang kami rasa macam tak tak perlu. Ke memang kena ikut semua fully macam tu? Tak semestinya. Tapi yang penting tu kena ada. Biasanya dia akan start dengan apa nama? Dengan information gathering tu biasanya dia ke chapter 2 lah. Lepas tu you come out dengan conceptual idea tau. You dapatkan idea pun biasanya so ada you brainstorm sendiri ataupun kamu dapat daripada previous apa nama? Similar product lah. Similar product macam contohnya kamu ada produk yang similar tu, contoh apa? Yang alat untuk tanam mangga tu kan? Itulah contoh dia. Kemudian kamu akan brainstorm. Patutnya you akan dapat beberapa idea. Tapi sebelum tu ada proses lain lagi yang PDS ke apa benda tu, identification of need tu, dia
duduk depan lagi. Daripada situ kamu come out dengan idea. Idea ni bukan satu saja, dia mesti ada 2, 3. Sama ada idea untuk keseluruhan sistem ataupun untuk komponen. Komponen dia berbeza. Pun boleh juga. Kiranya kalau benda sama tapi komponen dia lain, kira boleh lah. Boleh. Macam mekanisme dia berbeza lah macam tu. Boleh. So biasanya ada 2, 3 idea. Lepas tu daripada 2, 3 idea tu kamu akan nilai kan. Kamu nilai. Ada kadang-kadang you rating kan, betul tak? Yang matrik tu lah. Daripada situ, itu detail dia ada lagi kamu tengok saya punya guideline tu. So daripada situ bila kamu rating tu, markah yang tertinggi, you bagi weightage ke apa benda, kemudian kamu nilai. Biasanya markah yang tertinggi tu adalah design yang kamu pilih. So design selection duduk dekat bawah, you select kemudian. Faham tak? Kamu punya flowchart tu dah salah. Dia sebenarnya duduk kat atas tu adalah conceptual idea, dia punya idea saja. Faham tak? Bila kamu kata selection, mestilah kamu select, mesti ada daripada beberapa idea kan? So, dia tak akan duduk kat atas, dia duduk kat bawah lah. Dia duduk kat ujung. Lambat lagi dia lambat lagi kat belakang lagi. Kamu duduk dekat situ, tapi saya tengok yang kamu punya conceptual idea pun ada experimental testing tu pun tak betul juga. Kemudian estimated cost tu kan. So biasanya estimate cost pun dekat embodiment. Dekat you punya lepas final design lah. Kamu dah tahu komponen apa dia. Barulah kamu boleh estimate. Estimate tu bukannya ikut suka kita. Biasanya kita akan estimate based on market price tau. Maksudnya you kena study lah. Kena study lah. Kalau you nak buat macam tu. Tapi kadang-kadang orang tak buat costing kat situ. Orang buat costing kat belakang. Dekat chapter 4. Daripada kamu lepas kamu beli kan. Daripada price yang kamu dapat tu. Baru kamu buat costing. Bukan estimated lah maksudnya. Itu yang betul-betul price. Dia punya cost untuk kamu lah. Cost. Dia cost ada banyak kan. Tapi ni kamu ni lebih kepada apa dia? Material cost macam tu lah. Macam cost ni boleh buang ke ataupun? Kalau saya takkan letak kat situ. Cost tu saya akan letak lepas dekat chapter 4 biasanya. Ataupun kalau kamu sempat lah. Sebab apa? Costing dia tak masuk lagi dalam FYP 1 ni. Okay. Buang je lah. Chapter 4 nantilah boleh buat. Chapter 4. Tapi kamu dah buat Saya pun tak ingat. Kamu dah buat tu maksudnya kamu price tu kamu ambil daripada market price ke ataupun agak-agak ke macam mana? Ada tengok kat Shopee ada, tengok kat internet. Okey, kalau macam tu maksudnya daripada market price boleh je masukkan. Tapi kedudukan dia bukan dekat situ. Dia lepas final design. Bawah final design? Bawah final design. Bawah lagi lah. Tapi dalam chapter 3? Kalau kamu nak masukkan, sebab kamu dah buat kan. Boleh je lah kamu nak. Bukan final. Dekat belakang lagi. Lepas bill of material tu belakang lagi lah. Bawah lah. Paling bawah sekali lah. Lepas BOM tu lah maksudnya. Okay, faham. Mekanisme kamu tu sebenarnya patutnya masuk sekali dekat final design. Nampak arrow saya ke atas tu? Nampak. Kenapa tak saya note kat situ ada drawing dan description. Kalau dekat final design, kamu mesti ada drawing lah. Biasanya kita ada 3 drawing. Komponen drawing biasa attach dekat lampiran. Kemudian yang kamu tunjuk dekat dalam paragraph tu biasanya dalam content biasanya kamu akan letak assembly. Biasa tak payah, dia sebenarnya tak perlu pun orthographic view. Kamu isometric pun dah cukup kalau dia boleh menggambarkan keseluruhan tu. Tak perlu dah orthographic. Kamu letakkan orthographic kan? Kalau kamu punya isometric tu dah cukup nampak, tak perlu assist dengan ortho pun. So yang penting biasanya orang akan masukkan dekat final design tu, mereka akan masukkan assembly drawing, kemudian exploded drawing. Dekat exploded drawing, biasa kan kita akan number kan, kita akan label kita punya komponen kan.
Kat situlah BOM-nya. Kadang-kadang kalau kat Oh. dalam drawing AutoCAD tu, CAD drawing, kan kat bawah tu ada BOM kadang-kadang. Kalau dalam report kadang you buat separately lah dalam content. Tahu, bill of material ni you tahulah dia punya komponen dan juga quantity kan. Lepas tu kena ada description. So kamu terangkan tentang kamu punya ni, bagi tahulah ada consist of ada berapa komponen, apa-apa dia. Lepas tu ceritakan sikit macam mana dia punya working principle ke apa, mekanism dia, semua kat sini. Sebab tu saya kata mekanism tu duduk dekat final design. You terangkan dekat situ. Kalau perlu kamu zoom, mekanism kamu tu tak nampak tau. Saya boleh cakap lah sebenarnya kamu punya drawing yang kamu buat tu masih lagi tahap konseptual. Dia tak detail pun lagi. Saya ni perlukan detail. Kamu tengok saya komen. Yang ni pun. Tak nampak. Patutnya saya tak naklah lakaran pakai tangan tu, memang tak nampak. Kamu kan dah ada komponen kamu buat kan? Kenapa kamu tak assemble? Lepas tu zoom je. Yang tu. Zoom bahagian tu. Zoom. Sebenarnya mekanisme yang kat lever bawah tu, yang saya kata detail tak nampak. So kamu zoom, cuba zoom tempat tu. Cuba bagi gambaran yang jelas lah. Mekanisme dia tak jelas ni. So just zoom je lah. Zoom. Maksudnya ada apa kita panggil? Detail drawing Detail drawing yang you zoom bagi besar satu bahagian. Kamu ambil satu bahagian. Kira pun kalau lever ni kita press, nanti dia tutup. Kita ada dua gambar macam tu lah. Bila kita gambar yang press, lepas tu benda dia tutup kan. Macam mana? Kalau macam ni tak apa, saya nampak lagi yang atas tu. Tapi yang dekat lever, bawah kan. Bawah tu saya tak nampak. Tak nampak, bagilah jelas. Dia nampak sikit kat lever tu. Lever tu pun kamu tengok drawing kamu punya lever. Kalau kamu perasan dekat chapter 2, kamu propose nak pakai bicycle punya lever apa? Handle ke benda? Dia konsep macam tu lah. Lever brake tu. Kamu boleh je pakai benda yang sedia ada, kamu embed kat dalam kamu ni, tak perlu buat baru. Tapi yang kamu punya ni, cuba kamu tengok, pergi scroll up, dekat table kamu kan ada komponen kan? Okay. Cuba dekat lever. Nampak tak saya punya komen? Tak nampak detail, seolah-olah masih apa ni? Tak boleh bayang lagi dalam how to assemble conceptual to sebab apa tak ada lubang apa benda. Dia mestilah ada lubang kamu nak pasang string ke apa dia kan? Kiranya kalau pakai basikal tu punya sedia ada pun boleh lah. Boleh, you boleh pakai sedia ada, tapi drawing dia tu kamu kena ukur masukkan dalam ni. Kiranya pakai drawing betul-betul level basikal tu punya lah. Okey, baik. Faham. Tak, maksudnya saya cakap yang tak detail benda ni pun sekali lah. Kamu macam ada dia punya lukisan kasar je. Detail lubang dia berapa, benda semua. Komponen tak ada lagi komponen drawing. Komponen drawing yang siap ada dimension, ada tak? Set dimension masih lagi tengah buat benda lah tu you dah siap masukkan dalam ni. Sebab saya tak nampak detail dia kat dalam ni. Lepas tu yang mekanisme yang saya cerita sebelum ni, kamu dah terangkan tu saya faham juga. Tapi saya masih tak dapat jugalah yang dekat atas tu. Tak begitu, kalau baca tak begitu ni. Tapi kalau nanti masa kamu present, you boleh terang dekat apa panel faham, tak ada masalah lah kot. Lepas tu maaf mengganggu yang tu. Untuk pasal present tu berapa bulan pun sebab dia tak bagikan tarikh. Tak, nanti kamu punya macam saya punya student yang under saya dah buat group. Saya dah buat group. Nanti saya akan maksudnya sekarang panel kamu yang akan bagi jadual, yang akan buat jadual. Dia belum lagi sekarang ni. So nanti kita akan bagi jadual lah pukul berapa. Contoh macam saya nak buat hari Rabu, saya akan bagi masa lah start daripada pukul kata pukul 9. So 9, 9.30 siapa. Dia akan macam tunggu je lah. Kamu punya panel siapa? Hadri dengan TS Cik Syahir. Dengan Cik Syahir. Nanti dia ni lah, dia belum buat group tu lagi. Saya rasa saya seorang je dah buat group kot. Tapi saya tak schedulekan lagi. Saya punya student cuma saya beritahu nak bila. Kamu punya panel ada beritahu tak nak bila? Tak ada. Dia diam. Macam saya minta hari Ahad tau. Kamu jangan tiba-tiba Ahad depan.
Oh, had depan. Saya nak buat hari Rabu. So hari Ahad tu saya dah minta sebab bila kita nak baca dulu kan. Ah, So kamu punya panel bersedia je lah kalau dia tiba-tiba je dia minta. Sebab sepatutnya memang dah kena hantar. Dah kena hantar lah. Sepatutnya kan tempoh tu 3 minggu kan. Tapi kebanyakan pensyarah memang dia akan buat minggu akhir. Jadi you standby je lah kalau Ahad tu. Dia minta. Okey, puan sekejap Atau kita tanya boleh tak? Nak bila? Boleh kamu tanya. Okey, Okey, puan, yang saya nak tanya, untuk mekanisme ni, kan mekanisme kan dia cerita pasal macam ni kan. Lepas tu bawah tajuk dia cerita pasal level tu sendiri boleh nak cerita pasal komponen. Tak, mekanisme. Kan ni puan kata mekanisme untuk macam mana benda tu bergerak kan. Lepas tu kita saya macam kami nak macam spesifikkan lagi benda tu, kami just fokuskan kepada tajuk lever. Cerita pasal macam mana lever tu berfungsi dan output dia. Cerita je lah kat dalam final design. Sebab itu dalam final design kamu. Oh, kiranya ni kena betulkan balik lah ni. Ya, masuk je dalam final design. Sebab benda tu dalam final design kamu sebenarnya. Description kamu punya. Macam mana dia working, apa benda semua tu dalam final design. Oh, okey, baik puan. Ya, okey, untuk chapter 3 yang terakhir, yang ni ya, saya nak clearkan ini. Yang toughness ni. Hari tu puan kata kira toughness pun boleh guna kan? Kalau instead of Toughness tu pun mungkin boleh guna sebab apa kamu punya alat tu dia ada tendensi kamu macam nak terpukul, nak terhentak kan. So toughness penting tapi sebab kamu pakai string tu dia ada tension bila kamu tekan lever kan. Dia ada tension, lepas dia akan compress balik lah. Dia bukan akan compress. Dia akan balik semula ke asal. Jadi kat situ saya nampak yang penting adalah dia punya stiffness. String. Dia bukan semua. Kamu kalau cerita bukan untuk semua komponen. Cari komponen yang critical. So kalau toughness tu dia punya stick. Stick kamu tu ada tendency kamu nak terpukul ke terhentak ke apa-apa kan. Dinding ke apa kan. Yang tu toughness. Dia punya stick. Tapi macam string kamu tu dia lebih kepada stiffness. Sebab kamu tarik, kamu lever kamu tekan, so dia akan ada tension kat situ. So bila kita lepas, kita nak dia balik semula. Jadi kena material yang cukup lah. Tapi nak kena tahulah dia punya, kena agak lah dia punya stiffness tu. Berapa. So kiranya stiffness kena ada, stiffness tambah stiffness je lah. Okey, baik. Yang lain ada nak tanya pasal chapter 3? Experimental testing. Itu semua betul ke ataupun kedudukan je salah? Sekejap, cuba buka. Kamu buat apa? Ni experimental testing. Oh, okey. Dia bukan experimental testing tau. Dia performance test. Kamu test dia punya performance. Dia okey ke tidak seperti yang kamu harapkan. Dia ada beberapa sebenarnya performance test ni. Satu, biasanya functionality. Kamu nak test dia punya functional. Dah buat tu, dia function tak? Kan? Satu. Kemudian, kamu tak ada kaitan dengan load sangat kot. Cuma function tu macam lever tu dia function well tak? Bila kamu tekan, yang bahagian atas kalau kamu nak dia terbuka ke close ke apa dia ke function tak. Itu functionality. Kemudian yang ni performance test ni kamu nak kena compare bila kamu guna alat ni macam mana dia punya performance dengan yang guna conventional method kan. Dia bukan experimental tau, dia performance test. So kedudukan dia kalau tengok daripada flowchart tu dia duduk dekat, dia lepas kamu design kamu akan fabricate. Design. Kamu dah habis design analysis, final design kan, final design, fabricate. So yang kamu kata experimental testing sebenarnya dekat performance test bawah tu. Fabrication kan bawah sekali tu kan ada performance test. Bawah dekat performance situ test. Lah. Dekat under performance test tu lah yang tadi tu. So experimental testing yang kamu dekat atas tu yang tadi sebenarnya. Yang tadi.
Itu tu performance test sebenarnya. So dia duduk after fabrication. So bila lepas kamu design, dapatkan dia punya dimension apa semua, okay, dapatkan dia punya material apa dia, kamu akan fabricate kan? Dah dapat prototype tu baru kamu akan test. Jadi kedudukan dia tu lepas kamu fabricate, bukannya masa dekat conceptual lagi. Okay. Nampak tak? Buang lah Maksudnya experimental test tu Betul. scroll up. Tu memang tak adalah kat situ sepatutnya salah kedudukan dia tu. Tu saya bulatkan tu kan. Atas. Tu yang saya tanda soal tu, experimental testing tu salah kedudukan kat situ. Kenapa ada kat situ? Dalam conceptual dia tak ada. Sebab itu saya suruh kamu compare dengan guideline saya bagi. Tak ada pun kat situ testing. Dia baru conceptual idea. Testing takkan berlaku kecuali ni. Kita ada analisis. Analisis ni, design analysis ataupun yang kita panggil simulation. Yang itu okey. Simulation. Kamu nak simulate lah dia punya function ke, ataupun kamu nak buat stress analysis ke, load analysis ke, pressure analysis. Itu okey. Tapi itu pun bukan dekat dalam conceptual idea tau. Dia under design. Dia under design analysis. So, tu salah. Maksudnya duduk dekat situ kedudukan dia salah. Kiranya kena buang. You kena buang tu dekat dalam flowchart ni. Buang. Lepas tu kedudukan dia letak dekat performance test tu lah. Fabrication apa? Situ. Okay. Faham. So fabrication tu kamu kena cerita sikit lah. Dia biasanya kamu cerita proses manufacturing proses yang terlibat lah. Macam contoh kamu nak cut ke apa dia lagi. Apa kamu punya tu yang terlibat? Pakai rivet. Riveting lagi. Sebab kalau kamu nak pakai alat sedia ada, contoh macam lever kan. Lever bicycle. So dah tak perlu lagi lah kamu nak bentuk ke apa ke, dah tak perlulah. Kemudian stick tu pun mungkin modify daripada existing kamu boleh beli kan. Batang tu kan yang adjustable tu. Betul. Kamu nak pakai apa? Pakai batang cat Cat ada yang adjustable tau. Dia ada yang adjustable, dia boleh panjang pendek. Tapi kalau nak buat adjustable, takut lever dia pun lari kedudukan juga. Dia string tu. String dia tu? Okay. So kamu nak memang 2 meter macam tu lah? Memang tak ada masalah lah kot. Kalau kamu nak pakai apa? Aluminium? Rod? Aluminium ke tak silap dia dekat BOM tu. Sekejap, saya buka. Kalau yang tu kamu nak beli, pastikan boleh dapat Kamu nak beli, okay, mungkin ada cutting process kat situ. Aluminium. Memang kami dekat sini ada buat ni pun. Ada cutting kat sini. Slot dia lah. So cutting process itulah cutting process. Lepas tu you mungkin ada connection proses antara tu pakai apa. Beritahu lah. So kamu mungkin tak adalah macam welding ke benda, tak ada yang terteruk lah kan. Tak ada. Kami buat simple je. Kamu punya apa nama yang dekat atas tu, yang hook kamu atas tu, hook cangkuk apa tu nama tu, bawah sekali tu apa tu, hook. Kamu punya hook tu nak buat macam mana? Ni dia basically dia ada box kat sini. Lepas tu kita orang lekatkan guna rivet. So kamu akan bentuk kan dia radius macam tu, kamu akan bentuk kan. So kat situ macam ada forming lah, forming proses ke apa ke, bending proses ke apa ke. Kiranya kalau macam ni pun kena hantar kedai minta dimension, dia just minta dimension orang tu buatkan lah kan. Terpulang kat kamu lah. Lepas tu saya sebenarnya nak bagi tahu you all ni semua. Kita PKP ni saya takut tak SEM depan ni macam tak boleh balik kan. Kemungkinan. Jadi macam kena fikirkan jugalah tu plan B. Boleh je kamu nak hantar kedai kalau kamu mampu, tak boleh je hantar kedai. Suruh dia buatkan rail ke apa ke. Boleh je. Okay, baik. Okay lagi? Itu dah untuk check rating. Hafiz ada lagi? Ada nak tanya apa?
Kamu punya orang okay. Orientation tu boleh tukar tak? Saya tahulah kedudukan dia memang vertical macam tu tapi sebab space dia. Dia tak cantik dia punya ni. Jadi sebab tu saya suruh dia kamu buat macam tu. Baik, boleh. Ha? Yang ni pun kena kecilkan lah kan. Kecilkanlah sebab tu screw. Itu rivet kan. Jadi macam bila kamu buat besar, seolah macam komponen tu besar lah. Oh, Kecilkan lagi. baik. Saya rasa Tapi untuk jangan sampai tak nampak. okay, untuk spacing ni puan, kalau ikutkan Cik Rusdi punya, dia kata 4 space puan. Yang lama sebenarnya tak besar macam tu. Tapi saya macam format ni macam tak ni lah. Boleh tak naikkan? Dua. Kiranya buat 2 je lah, buat 2 space lah Ha. antara ni. Ha. Uh, Sebab ada lagi, saya ada lagi satu format. Saya biasa dengan satu format tu, dia punya spacing tak macam tu lah. So terlampau jauh lah spacing dia. okay puan, nanti kami betulkan. Okay, untuk chapter 3 saya rasa dah tak ada, dah habis. Untuk chapter 2 boleh puan? Okay. Ya, Chapter 2 ni yang saya geram sebenarnya. Saya dah komen tapi kamu tak betulkan. Banyak juga tak betulkan dalam belakang ya. Ni puan. Okay, besar sikit. Ya. Okay, nampak. Ya. Okay. Okay. Untuk intro saya rasa tak ada apa komen. Untuk macam ni juga. Dalam Cik Rusdi pun dia tulis macam ni pun di table. Atas ni tulis table ni, nama table, lepas tu table tu, lepas tu source dekat bawah Dia tulis macam ni, bentuk source nama orang tu. Saya tak pernah jumpa, saya tak pernah tengok pula. Sekejap, saya present yang cara tu kejap. Yang source tu pun perlu ke tidak? Tak, reference tu perlu tapi kena letak ke atas. Nampak tu saya dalam bracket kan kamu guna Sebelah dia. Kamu guna reference style kan, guna numbering kan. Dia ada dua tau. Saya dah terang benda ni masa mula-mula saya taklimat masa awal semester dulu. Ada dua cara kamu cite ataupun kamu put reference dalam teks. Satu, gunakan numbering. Numbering dia dalam bracket yang kotak ni. Kotak ni kan. So kamu put numbering lah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ikut number reference kamu kat belakang lah. Lepas tu letak bawah sekali reference tu letak. Tak ada. Sebab kalau saya tak pernah nampak tau format yang ni. Format yang ni tak nampak. Jadi reference kamu tu memang ada daripada apa tu? Apa company source tu? Apa benda tak nampak lah. 2015 tu sepatutnya kamu letak kat atas. Dia masih ada tapi cuma cara kamu tulis tu salah lah. Saya tak nampak, saya tak pernah tengok yang kamu kata daripada Encik Rosdi. Ni pun kejap, saya present yang ni kejap. Dia letak sebelah je lah. Sebelah figure. Dia letak sebelah. Dia ada dua cara. Satu numbering, satu guna author je. Tapi ikut bergantung pada yang kamu letak dalam teks. So sebelum ni kamu guna numbering kan? So dalam tu pun ikut guna numbering juga. Macam ni pun. Yang ni yang saya ambil Okay. author. Saya rasa yang ini bukannya report. Yang ni adalah technical paper. Ataupun apa benda nama? Kiranya ni lah kertas technical. Ni kertas technical. Ini bukan ni. Kamu kena tengok yang report punya. Report punya dia bagi macam ni, ikat author ni je. Dengan ni je kan, tak salah kan Rashid? Hafiz. Ni je dia. Lepas tu Sekejap. spacing dia pun kami buat macam ni. Ini yang tadi kat bawah tu technical paper. Atas ni adalah ni report ni. Format. Dia sekalikan. Tapi kamu rujuk kepada yang apa tu? Yang technical paper. Cuba scroll up. Ada lagi tak atas? Untuk yang table tu semua saya tak bagi macam tu. Dia tak ditunjukkan. Dia tunjuk apa? Ni. Ini adalah ini lampiran lampiran. Halaman jadual. Kalau ini yang ini maksudnya dia bagi jadual ni, dia contoh untuk chapter 4, kita punya data. Jadi tak adalah reference sebab kita punya. Yang kamu ni orang punya, kenalah letak reference. So caranya macam tadi, yang kamu tunjuk tu adalah untuk technical Kamu salah rujuk tu.
So tengok atas kot ada lagi. Tak ada. Okay. Dah. Dia tak ada dah. Itu saya kata saya tak pernah nampak. So sebenarnya kamu rujuk guideline yang salah. Guideline tu untuk technical paper. Technical paper pun sekarang ni lain tau. So nanti next semester lah baru buat kot. Jangan ikut yang tu lah kot. Dia ada template. Kiranya nanti sebelah dia ni tulis lah dia punya nombor tu berapa lah. Nombor berapa. Okay. Baik-baik. Semua betul kan? Okay. Okay, baja ni kan. Sebab kamu ni sebenarnya baja ni tak relevan dengan kamu. Nak cerita sikit-sikit tak boleh. Saya pun macam tak perasan. Gambar ni dia tak relevan. Jadi macam gambar ni tak perlu pun tak apa. Lepas tu, cuba kamu besarkan sikit. Zoom sikit. Pergi pada yang ratio 15-15-15. Okey, 15-15-15 ni saya rasa sebenarnya dia bukannya ratio tau. Dia adalah jenis baja. Dia jenis baja tau. Dia bukannya ratio kita letak tu 15. Kalau kamu ikut tengok logik. Tapi pun ni dia tulis N15 percentage dia. Bukan. Okey, besarkan sikit. Itu adalah percentage kandungan nitrogen bla 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 sulfur dalam baja ni. Dia adalah jenis baja. Bukannya ratio kita nak letak baja kat pokok. Cuba kamu tengok dekat yang kamu punya paragraf. Ni ratio ni kan. After 3 months, reaches 3 months, put fertilize at ratio. Kamu kata at ratio. Maksud soalan kamu letak dekat pokok. Ratio tu bukan. Itu ratio yang tadi kandungan tadi tu. Nitrogen, sulfur, entah apa-apa tu. Kan dia punya ratio adalah 15-15-15. Tapi kita punya ratio untuk letak kat pokok tu bergantung pada pokok besar ke tidak. Besar ke kecil ke dia adalah dia punya sukatan. Itu jenis baja yang saya tahu. Sebab ni saya letak ratio. Kamu letak ratio soalan ratio nak letak kat pokok. Kalau cakap baja 15-15-15 pun boleh. Betul. Baja 15-15. Dia jenis baja, dia ada banyak brand. Tu brand dia apa Viva tu kan, itu adalah brand. Tak? Dia ada banyak, dia adalah jenis baja tapi brand dia ada banyak. Macam tu. Okey. Okey puan, untuk yang ni, yang another name kiranya nama untuk dia punya ni. Okey, besarkan sikit author name tu Okey, besarkan sikit Okey, kamu tulis 3 stated. Dia bukan macam tu cara dia tulis. Dia, okey, 3 tu siapa? Dia punya, katalah 3 tu reference dia, kata nama dia. Saya cari nombor 3. Okey. Saya tak tengok lagi kamu punya reference ni, cara kamu tulis ni. Wahab. Oleh Wahab bla 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 kan? So cara kamu tulis, dia punya main author ni siapa? Oleh ni Suhaida Abdul Wahab. Suhaida. Okey, kamu kena tulis Suhaida sebab dia lebih daripada 2 orang. Kamu kena letak Suhaida. Saya tak pastilah dia punya cara tulis nama dia macam mana. Sama ada Suhaida Abdul Wahab penuh ataupun Suhaida saja. Suhaida et al. Et al tu maksud dia lebih daripada, bila lebih daripada 2 kita gunakan et al. et.al. Saya tak ingatlah short form daripada apa. Itu lebih daripada 2. Kalau 2 orang kena sebut Suhaida and Wahab stated bla 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 macam tu. Okey, baik. Kena author dia kena letak. Bukan tiba-tiba reference. Itu kalau macam awal permulaan ayat lah kira letak nama author tu. Kalau hujung pun letak numbering tu. Betul. Okey. Okey. Yang ni dah. Yang ni ini silap. Okey. Table kamu ni sebenarnya okey, tapi sebab kita nampak dia macam memang copy paste daripada sumber asal kan. Jadi sebenarnya better kalau kamu buat table sendiri. Tapi buat masa ni sebab Sam dah tak sempat, nanti kamu boleh baiki untuk next time, kamu buat table sendiri. Dia tak ada masalah tau kamu buat table sendiri. Asalkan data tu data asal. Itu start asal, data asal, cuma kita buat table baru, tak ada masalah. So nanti buat table macam ni juga, pattern dia. Dia punya cara. Bentuk dia macam ni lah. Bentuk dia macam ni lah, okey. Tu ada sos lah. Sos kat atas lah. Tak nak ada kotak-kotak tau. Ini sebenarnya adalah style table untuk seminar paper.
So nanti masa kamu buat seminar paper dah macam dah boleh letak lah. Oh, cara Kalau dia nak guna. yang macam ni, bentuk macam ni lah yang seminar paper tu puan. Dia tak ada kotak tau. Dia cuma macam ada line dekat atas. Oh. Dua kat atas macam tu dengan bawah. Dia tak ada kotak. Kan biasa kita buat Excel ke apa, buat table ada kotak kan. Ada border kiri kanan semua. Yang ni tak ada. Ni memang style untuk seminar paper. So nanti ini pakai Word je boleh pun kan? memang nak pakai Word. Cuma saya font dia pakai dalam Excel. tak. Pakai Word. Okay. Kejap. Yes, memang pakai Word. Kalau kita export daripada, import daripada Excel pun memang kita boleh set lah dia punya ni. Nak macam mana. Baik. Okay ni, kat sini ni. Kat mana sini? Wrapping tu kenapa capital cap? Kena a bit caps. Okay. Yang saya nak komen ni. Tengok dekat format. Tak ada, format dia tak ada. Dalam dia capital letter cuma dekat chapter je. Content dalam semua dia pakai apa nama? Sentence case. Sentence case ke title case tu lah. Kiranya huruf depan je lah besar, huruf lain semua kecil. Sama ada title case ataupun sentence case. Semua ni lah. Dua-dua boleh kot. Tapi kena konsisten. Kalau daripada awal kamu guna title case tu maksudnya W huruf besar, M huruf besar. Kalau sentence W besar, yang lain tu kecil kan? Masuk M lah. So kalau kamu guna tu, boleh guna dua-dua tapi kena konsisten. Chapter 1 sampai belakang kena guna ni yang sama lah. Tapi tak ada semua big cap, tak ada Dalam subtitle tak ada. Dia cuma dalam title besar lah, dalam chapter tu saja. Okay puan, saya tanya untuk kalau untuk gambar pula, figure ni memang kat bawah kan? Okay, saya geram kamu ni. Benda ni saya dah komen daripada yang lepas. Tapi tak dibetulkan. Siapa yang buat ni benda ni? Daripada rasa page ni onward ke belakang. Saya. Kamu baca tak komen saya sebelum ni? Baca. Okay, cuba besarkan sikit. Dia sepatutnya figure kena letak after tag. Dia bukannya tajuk tiba-tiba muncul figure. Suddenly ada figure. Dia kena tag dulu. So kita kena letak sejurus selepas kita mention dia pertama kali dalam teks tau. Kadang-kadang kita ada beberapa paragraf. Beberapa paragraf tu mungkin kita akan sebut dia 2-3 kali kan? Dia kena letak after paragraf pertama yang kita sebut dia. Maksudnya dekat situlah yang saya tunjuk dekat arrow tu. Kamu ada first paragraph, kamu ada 3 line tu kan? Lepas itu kedudukan dia. Kiranya dia kena ada description dulu lah. Kena ada description dulu. Jangan tiba-tiba muncul ni. Sekejap saya jawab. Yang costing tu letak apa bawah? Letak bawah sekali. Kira costing tu lepas embodiment sebelum performance test. Kan fabricate kan? Aku rasa sebelum fabricate kot. Sebab dia mesti sebelum performance test. Sebab fabricate kita dah mereka. Kita dah kiranya merangka benda tu. Kiranya kita dah buat lah. Tahu lah. Ambil buat level tu balik dekat YouTube. Lepas tu bawa masukkan. Macam tu lah. Okay, boleh sambung. Okay pen. Okay, ni komen saya ni Kamu cerita tentang plastic bag ni sebenarnya dia adalah equipment kan? Kan? Yes. Atas tu tajuk dia apa? Wrapping method. So methodnya tak diceritakan. Sepatutnya kamu ceritalah dulu method tu. Method tu
saya tahu dekat chapter berapa kamu cerita? Chapter 1 kan? Kamu dah cerita. Tapi kat sini ceritalah sikit sebelum kamu nak introduce alat-alat tu. Ceritalah sikit method dia. Biasa method yang biasa diguna. Macam mana pakai tangga, plastic bag apa bla. Barulah kamu cerita detail tentang setiap alat tu ataupun komponen tu. Kiranya kalau chapter 1 tu kita dah cakap, pasukan untuk chapter 3 tu kita cakap balik semula boleh kan? Tapi secara Boleh. Dengan mungkin cara penyampaian lain pula. Ataupun tapi point dia tetap sama lah kan? point dia sama. Okey, baik. Faham. Okey. Kemudian okey lagi? Bawah lagi. Oh. Yang Ni panjang sangat. Ni panjang sangat. Kalau panjang sangat boleh cut tak kamu punya boleh buat paragraf baru tak? Okey. Kena buat satu lagi perenggan lah. Yang saya tanda tu dah sesuai lah kot. Kamu enter je, taruh dekat bawah. Okey. Tapi Kemudian yang apa tu Kiranya kan? dekat sini lah. Betul. Kiranya dekat sini lah. Dia start buat paragraf baru kan? Cuba kamu baca balik lah. Saya tengok sesuai je kat situ. Okey. Yang reference hujung kan. Hujung kan ada kurungan tu kan. Yang puan bulatkan tu. Dia selepas titik Okey. Titik belakang. 76 days, spacing, kotak, 7, bracket, 7, kan kamu dekat selepas end bracket tu ada nokta kan? Kenapa dia dekat lepas S tu ada nokta juga? Okey. Dia spacing dia nokta lepas number. So tak ada nokta. Tak ada nokta, buang lah tu. Just spacing je. Buang nokta tu. So ada banyak benda tu berlaku tu kat atas tu. Yang lain tengoklah. Kiranya ayat tu reference tu termasuk dalam ayat yang sebelum tu lah kan? Betul. Okey, yang saya tanda kat bawah tu ni perlukan reference ni sebab kamu kata kat situ can adjust the heat absorption. Siapa yang kata? Heat absorption rate tu kena beritahu daripada study siapa. So ada benda-benda yang macam nampak macam perlu reference tu saya note lah. Lepas tu dia kata the colour blue can avoid pest. Siapa yang cakap macam tu? Study mana yang mengatakan macam tu? Kena letak put reference dekat situ. Okey. Kalau reference yang menggunakan link tu macam mana? Ke kena ada journal juga? Wajib link tu macam mana? Dia technical paper ke apa? Kalau dia technical paper tak apa. Ada yang technical paper. Website tak boleh Dia kalau website tu, kalau macam wiki tak biasa tak boleh. Wiki orang tak guna lah wiki. Dia biasanya macam agriculture punya web, tu boleh lah. Okey. Saya ambil daripada universiti mana lah tu. Kalau universiti macam UPM ke kan? Yang sumber yang kita boleh dipercayai itu memang bidang dia, boleh lah. Ataupun macam ada ada satu kata department ke ataupun department. Koperasi ke yang memang koperasi apa yang berkaitan tanaman ni lah. Yang petani-petani ni kan. Yang tu boleh lah guna. Alright. Sebab dia ada experience orang kan. Yang ni je ni tuan. Ini bahan mengikat. Equipment yang kamu guna kan tu saya kata. Bukannya method. So kalau kamu nak letak tu kena ceritalah dulu tu. Intro dia tu tak ada intro tu tentang method tu. So bila ada method barulah kamu come out dengan tu. Nak letak dalam satu subtopik pun tak ada masalah kot. Alright. Kena pastikan continuity ada. Dia punya flow tu cantik lah maksudnya. Lagi satu, saya ada komen sebelum ni. Yang saya buat voice message tu. Kamu dengar tak tentang previous tool, previous study, previous current tool yang ada kat market? Kamu tak masukkan dalam ni kan? Tak. Tu penting tau. Sebagai punya reference. Sebab macam saya takut panel tanya. Sebab panel kan dia tahu je benda macam ni. So dia akan question kenapa tak masukkan. Sebab benda tu macam support yang kuat tu untuk kamu punya ni lah. Projek kamu. Dapat idea daripada situ ke apa ke.
Yang apa tu untuk untuk sampul buah pelam tu kan. Saya tak tahu kalau ada tools lain yang similar ke yang kita boleh guna idea dia. Patutnya kena masukkan, kena letak. Ada pun kalau ada yang saya jumpa tu dia Keratan Akbar. Kiranya nak macam mana Wan? Keratan Akbar boleh. Tak ada ke sebab apa? Yang alat pembungkus pelam tu, saya rasa ada student sini buat. Memang student Cik Faiz kot pernah buat. Jadi kalau kamu cari dia punya ni, cubalah cari. Buat ada kan, sebab kalau kamu tengok dekat market tu ada banyak kan. Jadi dia punya, cuba cari dia punya paper tu, dia punya technical paper ke, report dia ke apa ke. Sebab benda tu dah ada, dekat market dah ada dah. Okay, baik. Ataupun kamu review, kalau tak ada kamu review lah. Tu memang dekat market. Tu review. Kalau benda tu boleh commercialize, sebab memang dah ada kat internet, cari dia punya sumber asal yang macam reliable lah, yang boleh dipercayai tu, boleh je guna. Sebab design ni, biasanya kalau tak journal, dia pattern tau. Pattern kan. You kena cari pattern juga. So ada banyak sumber lah. Dia tak strict pada journal je. Journal tu yang paling kuat lah sebenarnya. So kiranya yang tajuk untuk tu tajuk baru lah kan. Sebelum method ke ataupun selepas method ke sebelum traditional tu review? Sekejap. Cuba kita baca sikit yang ni. Kamu yang itu, bukan kita nak cakap traditional. Kamu boleh buat current tool review ke ataupun apa saya lupa ni. Product review ke apa. Product review ke boleh. Saya rasa traditional tool ni kamu boleh tukar sebab saya question kat situ, kamu nak pesan tak? Kamu tulis kat situ, in the past decade, all farmer do not have any modern technology like nowadays. So seolah-olah kan, bila kamu ada subtopik macam ni, kamu nak discuss yang modern technology, tapi kalau untuk pemungusan pisang, saya rasa tak ada lagi. Kan? Just buang lah. So tukarkan yang tu. So bawah ni kamu letak apa? Leather. Leather. Ini pun bukannya modern. Ini kejap. Kamu sekarang ni, dalam anda subtopik ni, kamu cerita modern teknologi ke ataupun yang lama punya? Yang lama. Sebelum ada teknologi. Tengok sekejap. Cuba kamu penceritaan kamu macam mana pencapaiannya. Tengok atas. Scroll balik tadi. Okey, ni. Okey, tapi saya tak setuju kalau kamu nak cakap moden. Sebab apa? Dia seolah-olah macam benda tu dah ada. Sedangkan tak ada lagi. Kalau kamu nak cakap yang current method ni, bagi tahu je lah farmer guna method apa. Conventional method. You katalah conventional method biasanya gunakan leather bla 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 kan. Tak payah modern teknologi sebab apa, itu seolah-olah macam dah ada teknologi tu, macam dah ada tau kalau kita baca tu. So cara penyampaian kamu tu lah perkataan tu ada masalah. So mungkin boleh masukkan yang product review dalam ni juga. Just tu produk tadi tu kita boleh masuk dalam ni kan. Product and conventional tool review ke macam itulah, sekalikan ke macam tu boleh juga. Kira product and conventional review, lepas tu kita cerita pasal tangga apa semua, lepas tu baru cerita pasal yang alat buah pelam apa semua. Okey, baik. Lepas tu kan, kejap leather ni saya rasa dual dengan single ni tak boleh sekalikan ke? Dia nak separate sebab dua-dua memang leather pun, cuma satu single, satu dual kan. Buang je. Kiranya sekalikan 8 boleh ya? Sekalikan. Memang pakai tangga, cuma ada dua jenis, sekalikan je.
Boleh. Yang ini ni. Kamu punya stick material ni kan. Okay, kat sini kamu kata the wrapper stick will be made using aluminium. So kat sini kamu dah buat decision. Saya sebelum ni saya rasa saya dah beritahu kot semua kumpulan. Decision kena buat dalam chapter 3. Chapter 2 ni tentang literature review. Research. Dan kamu boleh ulas summarize kan. Tapi decision kamu bukan kat sini. Dia duduk kat dalam chapter 3 nanti. Kamu nak kata nak pakai aluminium ke apa, beritahu dah kat chapter 3. Lepas tu, kalau tengok dekat sini, kamu kata stick material cuma ada satu aluminium kan? Aluminium alloy. Tapi kamu punya subtopik, cuba kamu scroll down Saya sebenarnya dah komen sebelum ni. Saya suruh merge. Research tentang aluminium property. Sebenarnya kan, letak mana yang penting dia yang kamu guna untuk yang kamu guna untuk tadi kamu je. Contoh macam kenapa kamu guna tu dia punya property dia sebab dia ringan, berapa dia punya apa tu nama? Yang modulus sebab yang kamu punya toughness tadi apa-apa kaitan dengan toughness dan strength kamu benda ke? Letaklah yang berkaitan je, tak perlu letak semua yang tak penting pun. Lepas tu punya banyak subtopik dia. Research about aluminium, lepas tu aluminium properties. Bawah lagi ada advantage dengan disadvantage Hari tu saya dah komen, suruh merge je benda ni. Bila kamu buat, kamu dah ada satu material, aluminium. Lepas tu, dia nampak macam kamu seolah-olah macam besar-besarkan benda ni tau. Macam seolah ini adalah you punya kajian yang besar. Padahal apa, material ni kamu guna untuk ni saja kan. So, buat dia dalam satu subtopik, satu topik. Kat situ kamu letak dia punya advantages ke apa, dia letak kat situ. So, kamu ceritakan dalam bentuk composition lah, kamu compose lah dalam bentuk apa? Paragraph. Saya suruh kamu buat dalam bentuk paragraph Tak payah buat subtopik. Dia nanti isu dia, satu, benda ni bukan you punya main tadi. Nanti dekat content, kamu kena letak ada subtopik. Ada banyak kan? Nanti dia dah jadi masalah kat situ. Dekat subtopik yang tu jadi panjang lah dekat depan tu. So, benda ni boleh merge. Jadi macam tak perlu dia ada sampai banyak subtopik, sampai 4 macam tu. Tak sesuai lah sebab bukan main. Kamu nak guna je, nak apply je benda tu dalam ni. Nak apply je. So, satu je. Sekali kan? Subtopik tu buang. Jadi cerita sekali. Dalam tu cerita lah dia punya advantages ke, disadvantage. Cerita dalam paragraph tu. Alright. Yang bicycle konsep ni Juan, yang break konsep ni, yang decision ni Sekejap ni. Ni boleh cerita tapi saya tengah fikir kamu punya, sebab kamu buat satu topik khas dia kan. Satu topik khas. Sekejap ni. Okey, yang ni sebab kamu ni yang banyak bulat-bulatkan ni. Sebab kamu guna we our. So boleh tak tukar daripada ni active word active sentence ni tukar kepada passive. Cakap we katalah bicycle brake ni is suitable to be used in our in this design of bla 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 bla. Cuba avoid penggunaan we dengan our tu. Passive active word tu avoid. Jadikan dia passive. Jangan cakap you katalah boleh sesuai tapi jangan kalau boleh jangan we tak nak keluar kalau boleh. Faham? Tukar dia aktif tu dengan pasif. Aktif pasif. Yang ada ganti nama tu avoid. So dia tak sesuai untuk technical report sebenarnya. Unless dah macam dah tak boleh sangat, boleh lah. Ni yang saya komen ni. Kalau kamu guna ni, kenapa drawing tak sama dengan yang tu?
So kalau kamu nak guna yang ni, ikut drawing je lah. Dia kena measure apa benda semua. Kena hasilkan drawing daripada yang ni. Daripada yang sebenarnya kamu nak pakai. Kan ada lubang, ada skru, tempat skru apa semua kan. Dan saya tak nampak kamu punya detail tu sebelum ni. Dan benda-benda lain tu sebenarnya pun ada detailnya tu, tak nampak. Kalau nak pakai as konsep je, tak boleh lah. Dia macam ni, konsep dia ada duduk kat atas. Kamu faham tak dia punya proses? Konsep dia duduk kat atas, boleh dekat conceptual. Tapi bila dah sampai final design, kamu dah kena ada apa tu? Dimension. So bila kata dimension, dia maksudnya dia detail tau. Oh, yang lukisan tu memang detail saya tahu. Yang ni. Maksud saya yang basikal yang ni. Yang biru. Nak guna. Konsep je. Boleh je. Boleh je. Sama juga. Sebab ni bab 2 kan. Yang saya cakap design tu masa bab 3. Itu bab 3. Saya tahu. Yang ni tak apa. Yang ni kamu ambil orang punya macam gini boleh. Tapi yang saya komen tu chapter 3, kamu punya liver tu kan macam tak ada lubang, lepas tu ada kan ni mestilah ada lubang kamu nak letak, nak sambung apa? String ke, lepas tu nak sambung kepada stick tu kan. Nak pakai rivet ke nak pakai skru tu mesti ada lubang. So saya tak nampak benda macam tu. So yang ni kalau kamu nampak, tengoklah dia punya shape yang inilah. Kamu mungkin nak pakai handle lain kan. So saya tak nampak detailnya yang tu lah. So ini fine, kamu nak tempel ni gambar ni, tak ada masalah yang ni. Tapi yang kamu punya yang chapter 3 tu pun tak detail tu drawing kamu. Detail lagi. Faham. Macam masih level conceptual. Kira level tu nanti kena buat lubang apa semua tu lah. So masuk sebenarnya pada stage ni, kamu punya FYP 1 ni, kamu dah ada dia punya, bila kita kata ada lubang benda, kita dah ada dimension tau. Dia ada dimension dia, kat lubang kat mana, jarak dia apa, nak pakai skru apa. Itu saya kata detail, dia kena detail macam tu, level ni. Yang kamu buat tu sebenarnya tu lebih daripada conceptual. Konsep je, conceptual idea je. Dia belum detail lagi, belum sampai final design stage tu. Faham tak? Dia kena ada drawing tu, dah kena complete, kena ada component drawing. So maksudnya kan component drawing tu, kalau kita ada drawing, you hantar pergi pada manufacturer ataupun katalah kamu upah kan, orang buat. Daripada drawing tu orang tu dah buat dah. Ini kalau tak ada lubang dimension, tak ada pun dia nak buat macam mana? Curve tak tahu kat mana apa dia, nak buat macam mana? Itu maksudnya detail, kena ada semua dimension. Okay. Faham tak maksud saya? Faham. Apa yang detail design tu apa dia, final design tu apa dia, beza antara final design dengan juga conceptual idea. Okay, lain? Tapi yang decision ni macam mana kan? Itulah saya kata, kamu punya penyampaian, kamu ni kan masalah penyampaian tau. Contohlah kat sini kamu tulis tulis tu, from what we have studied and research, the most stable concept, tukar penyampaian tu. Contoh macam saya beritahu apa, the bicycle brake lever is suitable to be used in this project. Nampak tak saya tak ada pengguna kata we ni, tak ada. Nampak tak? Nampak pun. Penyampaian, cara nak sampai, you tukar ayat tu. Boleh? Dan jangan nampak dia seperti decision, nampak dia seperti proposal. Cuba buat dia seperti proposal tau, bukan decision. Okey, faham. Okey. Lain? Yang lain? Okey, reference ni tengok dia punya format. Saya rasa dia kena huruf besar dekat tengah-tengah tu, macam mana entah. Semua huruf besar, bold, dekat tengah-tengah ke, terserah saya lah. Pergi tengok kat lain. Lepas tu cara-cara ni pun nak tulis, saya tak semak tau kamu punya
apa ni, saya semak lagi ni, kamu punya cara tulis apa tu, reference ni. So, tengok balik macam mana nak tulis cara apa dia punya author name, tahun tu letak bila, after author ke, dekat belakang ke. Lepas tu kalau macam daripada web, dia punya tarikh tu kena ada, retrieve bila. Tengok cara dia punya cara nak cite yang apa tu, web punya source lah. Buku macam lain, jurnal ada lain. Jurnal adalah kena jurnal, kena tajuk jurnal, tajuk paper, terbitan berapa, apa nama dia punya, keluaran berapa benda dah. Lepas tu muka surat ke benda, kena tengok. Okay, tahun tu ada kurungan ke tak ada kurungan ke, kena tengok balik ni. Saya tak tengok yang ni. Okay puan. Lepas tu nanti jangan lupa yang muka-muka depan tu, table of content, table of figure table of figure, table of apa lagi? Table of figure, table. Kiranya gambar-gambar yang dalam chapter, dalam report ni semua kena tulis, letak dalam tu lah. Ya. Kiranya So banyak kerjanya sebenarnya. Kiranya kena tulis lah, declare tu bab 1 nombor berapa. Tak payah bab 1. Dia list tu, tengok cara. Tadi kan ada guideline tu, cuba kamu buka. Ada dia bagi contoh. Dia kan ikut numbering. Table apa? 1.1, 1.2, 2.1. Muka surat berapa? Tajuk apa? Muka surat berapa? Itu table of apa? Table of itu apa dia? Itu table of figure. List of figures. List of tables. Kalau ada appendix. Apa lagi ya? Symbol, abbreviation. Yang 4 tak tahu saya. Kalau ada guna abbreviation lah, kalau ada guna simbol. Abbreviation macam apa? Macam contoh kata you ada standard ke, BSI ke, okey lah, nyatakan macam. Kemudian kamu nak buat analisis, ada kira-kira, katalah you pakai simbol, tuliskan. Lepas tu sepatutnya yang depan-depan tu kena ada macam apa tu, penghargaan ke benda, acknowledgement ke benda tu. Kan? Dah ada tu. Banyak air kecil saya ni. Kalau kamu tak buat lagi lah. Yang depan tu saya dah buat. Saya ni tinggal yang dalam apa ni, penghargaan. Sekejap saya ni lah. Kalau ada lah. Kalau tak ada yang tu je lah kot. Tapi kena dalam format dalam format dia So biasanya masalah kat format lah depan tu. Yang depan ni puan, yang ni nak tulis dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Okey, kalau kamu punya tu dalam bahasa Inggeris, kena bahasa Inggeris. Semua bahasa Inggeris? Betul bahasa Inggeris. So dapatkanlah yang bahasa Inggeris. Lepas tu yang ni, ini adalah untuk macam seorang je ke ataupun Okey. Kalau kamu bertiga, ada 3 nama tu. Copy je lah yang tu kan. 3 nama yang dekat sini kan. Yang ni memang kena buat 3 nama lah kan. Tu ya, tempat sign tu pun kena ada 3 juga. Oh, kena 3 juga. Nama penulis ni pun 3? Yelah, nanti kamu copy je. Maksudnya ada 3 part lah. Copy je 3 kali. Macam tu. Ini pun sama lah. Oh, kiranya satu, yang ni untuk seorang. Untuk seorang. Satu lagi seorang. Betul. Saya ingat tanda tangan atau tak tak. Copy je lah. Yang ni pun dalam bahasa Inggeris ke Puan? Yang bahasa Inggeris lah. Tengok table of content tu, tengok dia punya spacing, dia punya atas tadi. Yang ni kan. Mana huruf besar, mana kena bold, mana kena Roman, muka surat Roman, mana yang Arabic. Okay, mana kena letak page number yang bold tak bold. Misalnya spacing dia ke benda. Tengok rujuk yang ni Tapi kat sini pun tak tu. Apa dia? Untuk yang senarai rajah tu, kalau macam ni, macam mana kita nak tahu itu bab 1 punya, bab 2 punya gambar? Kat sini macam mana tulis? Kan kamu punya rajah kan ada nombor rajah, figure 2.1. Oh, letak gambar situ, lepas tu tulis tak payah gambar. List dia, pergi atas, scroll up. Ni lah dia, senarai jadual ni, senarai rajah ni. Macam gini lah dia. Tu kan nombor 1.1. Itu adalah ni nombor figure kamu dan atau nombor table. Ni nombor
figure tu, lepas tu ni nama dia punya Tajuk. kan? Tajuk tu ambil daripada tajuk jadual tu ataupun figure tu. Letak dalam muka surat dia. Oh, okey. Yang tu kan saya tak tahu kalau ada cara senang yang macam Mendeley ke apa, yang tu kena belajar lah. Yang automatik kalau kita dia tukar, katalah dia tukar apa nama, muka surat kan. So nanti automatik tukar. Yang tu saya tak pasti Kalau tu you cuba google lah. Boleh kita. Ni lampiran. Ni tingkatan. Symbol, abbreviation Ni kalau appendix, biasanya kamu ada appendix adalah drawing, technical drawing, lagi apa? Yang lain tak ada kot, standard ke apa kalau ada lah. Tapi yang ni yang 4 baris ni memang macam ni. Sebab kita orang ikut yang ni juga. Okey lah kalau macam tu maintain lah sebab jauh sangat ni. Sebab saya biasa guna yang sebelum ni, dia rapat. Dah lah kalau kamu tak tahu kamu maintain lah. Jadi ni macam ni contoh introduction dia, lepas tu garis 2, lepas tu ayat dalam introduction, lepas tu kalau nak masuk sub topik tu dia dari baris 4. Dia kan bila dia jauh ni, kadang-kadang nanti tiba-tiba kamu nak buat subtopik baru tu, dia dah jadi macam tinggal 2-3 baris kan. Kamu akan enter ke page sebelah, betul tak? So bila kamu enter page sebelah, ruang bawah tu kosong dia terlampau obvious. Dia jadi macam tu lah nanti isu dia. Tapi tak apalah kalau kamu tak nak, kamu biar je lah. Kalau saya sakit mata tengok sebenarnya. Spacing besar sangat. Kiranya kami tukar 4 ni jadi 2 je lah. Kalau tak nak tukar tak apalah, maintain je lah for the time being. Kalau tak nak, kalau banyak kerja kan. Biar je dulu lah. Sebab saya pakai yang previous tu yang rapat. Macam antara subtopik tu dengan teks, dengan paragraf tu kan. Yang sebelum ni dia tak ada sampai 2 baris, 1 baris je. Maksud dia rapat. Kira ni 1 baris, yang ni kira 2. Okey, tak apa. Nanti kami betul macam tu je lah. Kami tukar kalau tak sempat tak apalah, kamu buat masa ni biar je lah. Kalau ni nak untuk chapter 1 punya boleh Pak Puan? Boleh. Memang saya nak komen chapter 1 Chapter 1 kamu ni dekat kamu punya problem statement ni. Saya komen apa sebelum ni? Sekejap, saya dah buat yang baru je. Dah buat baru? Saya tanya ni Puan. Yang per ni, sebab saya tengok apa memang ditulis Puan, HA, hectare area kot. Hectare area. Saya rasa lah sebab saya tengok dalam mana tadi? Pertanian, dalam jurnal. Maksud dia apa? 8304 per hectare area. Saya rasa boleh lah. Area lah. Tapi nanti kamu kena note dekat simbol kamu pakai abbreviation HA tu stand for apa? Kalau macam ni pun yang maksud dia apa? Hektar per area tu macam mana? Saya pun tak faham juga. Saya macam memang pernah nampak benda ni tapi saya tak faham. Saya tanya ni, ada seorang pengusaha kebun lah. Dia pun bagi apa tu dalam hectare per area. Dia pun dia bagi HA je, dia bagi HA. So saya cari lah HA tu maksud dia apa. Ada rasanya macam hectare area. Ada yang kata dia macam hectare area lah. Okey lah kalau macam tu. Tapi saya tak faham maksudnya apa. Ada satu area, hektar per area tu maksudnya apa? Kiranya dalam area tu kiranya macam nak cakap hektar. Maksudnya 8304 hektar per area. Dalam satu area tu ada 80304 hektar 800 pula. 8304 hektar lah macam tu. Rasanya macam tu. Tapi area ni area macam mana? Satu macam, okay, contoh macam satu Johor ke macam mana? Oh mungkin kot macam itu kot. Mungkin kot. Okey lah tak apalah. Macam tu maintain lah.
Okey, matric tu betul kan? Patutnya matric tan kan? MATRIC ya. Silap. Ni. Yang ni. Yang kamu kata yang baru mana? Yang ni lah Jom. Bagi saya Desktop present. Okay. Hari tu saya komen kata benda tu panjang. Kan? Lepas tu saya suruh baiki penyampaian, penceritaan flow kan? Dia masalah dekat flow. Dia yang bawah tu dia statement yang nak point ni je kan? Okey, dia sebenarnya kan macam gini, kamu punya saya komen detail sikit yang problem statement yang asal. Kalau kamu nak perasan, first paragraph tu kamu dah buat macam buat summary. Kamu dah buat conclusion, perasan tak? Kamu dah bagi tahu apa dia problem-problem tu kat situ, dia punya main point dia kat situ kan. Lepas tu yang bawah tu sebenarnya kamu macam perjelaskan, tahu tak? Dia sepatutnya kalau dari segi flow, kamu cerita dulu masalah. Okey, ada 3 tu yang penting, you elaborate panjang. Kat belakang you summarize. So kat situ itu masalah flow. Lepas tu kamu ada juga masalah delivery. You punya delivery macam tak cantik. Penyampaian tak cantik, cerita tak cantik. Continuity antara satu dengan yang kedua tu, paragraf tu macam tak dapat. Lepas tu saya komen, better letak dekat background of study yang kamu duk cerita panjang tu, dia punya elaboration tu. Better letak dekat background of study, kamu cerita method, lepas tu cerita dia masalah dia, apa dia, secara tak langsung tu. Tapi penyampaian tu jangan cerita direct. Okay, masalah dia yang pertama gini-gini. Tak ada, you cerita tu macam mana? Macam mana nak kata, you mula masuk dengan okay, mungkin masalah apa benda? Masalah pisang ni apa? Masalah apa penyakit dia apa benda lah kan? Kemudian apa benda yang dia buat adalah dia apa? Wrap lah. Itu dia punya solution. Dia wrap. Dia nak avoid yang masalah penyakit tadi, dia wrap. Lepas bila kamu cerita pasal wrap, baru kamu cerita pasal method. So biasanya petani ni method dia pakai method konvensional lah. Dia akan guna tangga, dia pakai plastic bag, ikat, tak panjat, ikat kan. Tetapi dia kata proses tu biasanya baru cerita masalah dia. Belum masuk masalah. Jadi tu method tu apa dia? Makan masa. Itulah makan masa kan. Nak bawa bla-bla-bla. Lepas tu ada tendency untuk injured, untuk terjatuh ke apa dia. So percintaan flow dia tu tau. Flow dia tu. So dekat situ, kamu dah habis tu ada yang 3 tadi tu, yang kamu elaborate saya rasa 3 yang 3 main point ni. Masa, kecederaan, safety, lagi apa? Waste time. Waste energy. Waste energy Waste energy, okay. You dah cerita, stop kat situ, masuk problem statement. So problem statement ni dia macam summarize, dia macam conclude balik. Yang tadi tak payah panjang. So yang tadi, ni sekarang yang baru. Jadi yang panjang-panjang tu kamu letak kat mana? Ni bawah ni, background study. Betul ke? Background study dia bukan letak selepas problem statement, dia letak dekat atas. Maksudnya project background tadi nampak kan? Yes. Project background dia itu sebenarnya adalah background of study. Maksudnya kamu tambahkan. Kamu tambah tu, susun balik, flow dia cantik, bagi penyertaan bagi cantik. Tambah benda ala tu, masukkan tau. You embed balik, tengok kat mana you boleh celah, lepas tu baiki balik lah. Okay. Dia sama, project background ni sama juga dengan background study. So you pilihlah salah satu. Sama ada nak kekalkan project background, saya faham lah kot. Tapi biasanya, kalau standard, background of study. Tapi kalau kiranya project background tadi tu, kiranya saya buang, lepas tu ambil yang lain. Jangan.
Kamu Tak punya mahal lah. intro tu dah okey. Oh, dah okey. Cuba tengok balik intro kamu. Yang ini kalau kamu letak je terus ni memang off. Dia memang off. Dia sepatutnya kamu kena introduce dulu. Pisang kan kamu introduce pisang apa kan? Pisang tu apa? Jenis-jenis dia. Lagi apa? Ya, Okay, jenis-jenis dia. export apa semua tu. Yes. Export. Kamu nak tengok kepentingan tu sebenarnya. Nak tunjukkan yang dia punya production ni banyak kan? Okay, betul lah tu. Mana tadi mana? Betul lah tu. Okay, ni dah betul. Lepas tu, ni apa ni? Okay, kejap. Baca sikit. In order to maintain production, take care. Okay. Take care of the tree, bla bla bla. Okay. Dah boleh dah tu cerita temperature. Kejap Ni yang baru ke? 12 degree. 12 ni tolong letak degree C dia Temperature around 12 to 12 ni pun letak juga dia punya degree C. Sebelum ni kan? Sebelum ni kalau saya perasan kamu guna DEGREE CL CIUS kan? Ke dekat tempat lain? Yang ini kamu guna simbol degree C. Sebelum ni saya pernah baca kamu guna DEG, kamu tulis full sentence lah. Kan? Kira sentence je. Saya tak pasti tu kat mana. Sama ada ini kamu dah tukar ke ataupun ada kat tempat lain. So, kena konsisten. Kalau kamu guna simbol, biasa orang guna simbol. Kalau orang teknikal, guna simbol je. Saya rasa saya dah tukar pun. Dah tukar? Boleh, dah tukar tak apa. Tapi kalau ada kat tempat lain, yang kat tempat lain tu tolong tukar. Tolong tukar ni, pakai simbol Boleh. Okay, sekejap. So, yang ni kamu dah cerita dia punya, apa benda dia punya environment apa dia. PH ni, okay. Okay. There is a lot of technique to wrap. Saya rasa kan? Sebelum kamu cerita pasal rap ni, kamu kena cerita dia punya pasal dia punya ni, apa tu? Disease. Disease tu duduk dekat chapter 2 ke? Sepatutnya disease tu penting kat sini tau. Dia cerita pasal disease. So nak avoid disease, salah satu avoid disease apa yang berkaitan dengan tu, kita akan rap. Nampak tak? Flow tu kena cantik tau. Flow dia tu. So nampak kaitan dia, kaitan macam tu. So kamu kata disease, so nak avoid, kena biasa petani akan rap lah. So teknik dia, ceritalah teknik pakai apa, tadi you pakai kat sini, pakai plastic bag, guni. Mana ni, tangga. Katalah panjat pakai tangga gini. Baru dah cerita masalah. Bercerita dia punya apa nama, disadvantages dia. Makan banyak energy, kata energy akan masa, safety factor tu tadi ada chances atau tendency untuk jatuh lah, untuk injured ke apa dan sebagainya. Okay, stop dah habis kat situ. Pergi problem statement tu reflect balik dekat kamu punya background of study tadi. Ambil mana yang berkaitan. Ada nampak tak? Yang berkaitan tu background study tu nak ceritakan masalah dia tu. Macam mana dia boleh create problem tu, bukan create problem. Apa yang motivate kita nak hasilkan produk tu lah. Tapi yang ni Puan, kalau kata macam ni, boleh ke yang pest like ni semua ni? Kejap, apa dia? Sebab yang haiwan perosak ni kiranya... Suara kamu ni kan slow lah. Saya macam tak berapa nak dengar. Okay, dah okay. Kalau tulis pest like apa benda ni, yang rice leaf folder ni apa semua, fruit fly ni, kira macam ancaman untuk dia sebelum rap tu boleh Puan? Ke nak saya baca balik sekejap kan. Other than that, farmers must put enough fertilizer, bla 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 bla. Okay, ni fertilizer. Ni baca The most important to rap. Okay. Tapi sekejap. Itu saya kata, kamu punya flow penceritaan ni, kamu dah cerita fertilizer tu sebenarnya untuk produce hasil yang bagus lah kan. Tapi rap ni dia cerita lain. Jadi kan, jangan sekalikan dia dalam satu line tau. Sepatutnya, kalau nak cantik, jangan letak dia dalam satu line.
letak dia dalam satu line yang lain. Okay, dia produce, baca untuk produce hasil bagus. Other than that, kamu kata wrapping teknik ataupun wrapping teknik apa dia? Bukan teknik. Maksud dia, saya bukan nak cakap teknik. Saya kata keperluan wrapping tu lah. Wrapping tu perlu untuk protect yang tadi. Boleh juga. Tapi kalau nak cantik lagi macam saya cerita. Yang tadi saya pernah tengok. Tadi yang kamu dengar balik lah. Dia punya video tu. Yang ni boleh juga. Kamu separate kata wrapping the fruit. Dia bukan nak teknik lah apa dia. Kiranya masuk dalam paragraf baru lah yang PES ni. Untuk apa ni semua. Jangan campur. Kalau kamu boleh buat dalam paragraf lalu lagi bagus. Sekurang-kurangnya line yang lain, sentence yang lain. Separate. So masuklah pada PES ni lah kan. Mana PES? Maksudnya untuk fertilization kamu kata produce a lot of fruit to fulfill the demand kan? Stop kat situ. Kemudian ceritalah pula yang wrap ni. Other than that, wrapping the fruit can protect bla 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 bla. Boleh. Tapi sebenarnya dia punya flow tak cantik sikit sebenarnya kat situ. Kamu kena tambah lagi. Mungkin ada kena extra ni. Okay, lepas tu kamu cerita protect from pest kan, like bla 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 bla. Then okay, there is a lot of technique. A lot of teknik apa? Bukannya teknik ada satu je. Pakai leather je. Method. Teknik. Bukan, there is a lot lah. Dia common teknik sebenarnya. Common method, common teknik. Common. Dia tak banyak saya rasa. Biasa pakai leather je kan? Itu alat yang lain tu, plastik bag tu punya alat. Mungkin plastik bag tu ada macam jenis. Kan? Tapi teknik nak ikat, nak bungkus tu, biasa satu je tu kot. So jangan cakap banyak. A lot tu, banyak tu macam kena ni lah. You kata common teknik boleh. Common teknik yang biasa diguna. Teknik yang biasa diguna. Biasa guna tangga kan. Kemudian gunakan alat plastik pembungkus. So plastik pembungkus tu ada banyak jenis. Boleh pakai guni, boleh pakai biru. Kamu tak cerita tak pasal guni ni dekat dalam Tak ada Dekat tadi lah chapter 2 dekat tempat yang plastik biru tu. Patutnya letak juga tu. Jenis-jenis wrapper lah. Wrapper pembungkus. Mana yang ada. Lepas tu komen lah lepas tu. Okay, taruh guni lah, apalah konon. Kemudian kamu conclude lah, ulas. Kan ada study tentang plastik biru ni kenapa. Oh, kamu ada juga kan? Masukkan kan? Ada. So, masukkan ada beberapa pilihan. Lepas tu ulas mana yang the best. Macam tu. Okay, so yang tadi nampak tak ni? So, kamu boleh buat paragraf baru, cerita pasal teknik. Lepas teknik tu, baru masalah tu lah. Dia punya disadvantages dia kenapa. Yang tadi tu embed dalam ni. Baiki balik. Sebab kamu ada masalah, kamu punya penceritaan tu pun ada masalah juga yang tadi tu. Cuba balik. Cuba scroll down duduk kat bawah ke? Ini yang lama. Ni lama. Okay, you nak tunjuk yang baru pun tak apa. Saya rasa yang baru pun masih ambil yang lama kan? Okay, kamu punya penyampaian penceritaan tu macam weak sikit. Contohnya tengok yang ni, paragraf yang kedua tu. Firstly, you kata, firstly, the main point in this chapter. Tak perlu cerita firstly, the main. Jangan. Dia tak cantik, dia punya flow. Daripada teknik tadi, terus masuk mungkin the second, buang yang first line ni, first sentence. By using this method, farmers spend a lot of time in wrapping bla 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 bla. Jangan sebut firstly bla bla, next, tak payah.
Kamu cerita tu, biar flow dia cantik. Dia ada continuity antara paragraf ni dengan the following paragraph. Nampak tak? Kamu ada masalah tentang penyampaian lah penceritaan. Saya sebenarnya salute ke akuntan kamu ni sebab you memang compose sendiri lah kan. Tapi masalah dia tu, point ada. Penceritaan tu tak bagus. Okey, satu lagi. Saya nak tanya, kamu ada tak pakai apa tu? Ini nanti lakutnya kalau tak sempat pun. Kamu ada tak guna tools macam apps macam Grammarly ke untuk check you punya ni? Tak. Okey. Kalau kamu guna apps macam ni, Grammarly ke apa, dia kadang-kadang dia boleh propose tau kamu punya ayat. Ayat bagi ayat yang cantik. Pernah ke tak? Google Doc. Google Doc. Oh Google Doc tak tahu pula lah kat mana. Saya pun tak pernah guna. Oh, kalau Grammarly, dia boleh propose kamu ayat yang cantik. Ayat dia akan restructure ke ada tak silap saya lah. Dia kan macam apa tu? Proofread kan? Dia lebih kurang juga macam tu. So tak apalah kalau kamu tak sempat. Tapi next time kalau kamu nak baiki, yang illegal tu kamu boleh beli dekat Shopee, dia orang jual macam RM1 lebih ke RM2 ke apa. App tu kan kena beli kan. Tapi yang ni bukan. Oh bukan, Grammarly dia yang trial tu memang yang bukannya apa? Yang bukan yang apa? Level atas-atas lah. Dia macam yang simple-simple saja. Tapi kalau kamu nak, kamu boleh, ada orang jual, orang jual, dia punya lah, dia register. Tapi dia ni, kamu Google, dia akan bagi account dia lah maksudnya. Bayar macam RM1 lebih ke RM2 lebih. Lepas tu apa benda entah kalau nak apa tu nama? Orang kata, nak whole life ke benda. Adalah dia kata whole life, tapi saya tak tahulah dia betul ke tidak. Dia betul ke boleh whole life. Tapi kalau kita sentiasa guna, dia akan ni. Nanti dia akan bagi password apa benda. Password dia, ID, password, you boleh masukkan. So, dia akan tolong lah you punya ni. Dia akan restructure dan dia tolong baiki penyampaian tu. Kalau kamu nak beli, sempat sebab apa? Benda lah tu dia bukannya hantar barang. You beli dia akan hantar, dia akan WhatsApp kamu ID apa benda tu. Adalah instruction dia. Follow je. Berapa minit je lah kot. Dalam hari ni kalau kamu beli dah kejap je tu dah boleh dapat dah. Boleh. Sebab boleh. Nanti kami buat. Nak try. Kamu try untuk masukkan untuk setiap dia masuk sikit lah nanti. Tengok dia punya tu dia akan tolong kamu buat ni. Sebab kamu ada masalah ni, penyampaian kamu ni. Point memang ada, penyampaian ada masalah. Okey, lain? Saya betulkan apa je lah, ayat je lah dekat problem statement tu. Saya rasa problem statement kamu tu dah okey tau. Dia masalah yang kamu elaboration kamu yang panjang tu lah. Yang saya rasa yang first paragraph tu dah okey dah. Yang bawah-bawah yang nak masuk dalam background of study tu ada masalah. Penyampaian dia sikit tak bagus lah. Ada weak sikit. Penyampaian tak cantik. So, je betulkan ataupun buang? Betulkan. Betulkan. Tambah dekat, tu saya kata tambah dekat chapter 1 tu. Lepas dia cerita pasal teknik, bla bla bla. Ni, masukkan yang tu. Itu sebenarnya point kamu sebenarnya. Kiranya bawah problem lagi lah? Bukan bawah problem. Dekat background of study, tu kan. Scroll bawah. Bawah lagi lah, bawah yang dah habis. Lagi. Dekat sini lah ni. Belakang ni. Lepas ni. Dekat mana lah? Dekat ni wrapping bla bla common using plastic. Lepas ni lah visit ni. Sambung tapi continuity dia kena tengok. Ayat yang lawa sikit lah bagi nampak sambung. Nampak sambungan dia daripada ni ke bawah. Ataupun kena edit lah atas ni. The last apa ni? 3 line ke 4 lines ni. Adjust sikit baru masukkan yang tu. Yang tu pun banyak juga kena adjust.
Faham. Faham tak? Jangan buang. Sebab itu adalah kamu punya elaboration tentang you punya masalah. Itu bagus tu. Cumanya kamu letak dekat problem statement panjang sangat. Lepas tu dia duduk kat belakang. Patutnya dia duduk dekat atas. Tapi kalau saya tak suka problem statement panjang. Saya nak objektif je. Apa benda sebenarnya problem. Tapi sebenarnya dia punya background study dah duduk kat atas dah. Dia punya penerangan tu dah duduk sebelum tu. Dah diterangkan sebelum tu lagi. Peringkat kedua problem statement ni di bawah statement apa ni? Bawah sekali lah dah habis tu. Dah habis paragraf tu yang with it tu. Ya, itu. Sambung kat situ. Tapi kena tengok balik continuation dia. Okay. Dia punya flow dia Nampak? Jangan boleh buang. Alright. Okay. Ni spacing ni kan. Sebelum ni dah elok dah. Ada spacing antara satu Roman ni kurungan. Tapi yang ni makin tak elok. Lepas tu 45 cm. Dia biasa unit quantity dengan unit ada spacing. Sebelum ni okey je. Tapi saya tak tahu kenapa yang ni. Cuba kamu tengok balik yang sebelum ni. Ada spacing tapi yang ni spacingnya dah di ni. Kenapa? Rasanya dah habis dah untuk satu-satu semua dah cover. Ada lagi nak tanya? Ya, tadi. Sekejap tu saya tanya apa tu? Fruit or tree tu cuba zoom sikit. Okay, the finding of this study can help reduce the rate of damage of the banana. Tree ke fruit sebab apa? Kamu kan nak... Rasanya fruit kan? Silap. Okay. Sebab dia kata increase the production rate. Itulah dekat sini as well as increase the production rate. Tak, dia mungkin boleh damage kepada tree macam ni bila serangga proses tu dia serang pada buah, mungkin dia boleh rosakkan tree sekali kan. Saya tak tahu kamu punya maksud tu apa dia, mungkin itu. Tapi kalau nampak direct adalah fruit. Tapi sebab kat belakang ni kamu kata as well as increase the production rate product to be marketed. The production rate of product pun ada of pun. So nampak kat sini yang ini adalah merujuk pada pisang kan? So tak tahulah ni. So kamu kalau tree maksudnya kamu kena jelaskan macam mana dia tu kena macam cakap tree itulah. Kalau dia letak fruit okey. Tapi kalau tree tu kena jelaskan kalau dia berkaitan. Jadi kesan kena atau kena ceritakan lah. Baik. Okey. Lagi? Kalau untuk saya dah rasa itu je saya tanya. Yang lain ada tanya? Ada. Okey lah. So bila kamu nak hantar agak-agak? Saya ni kan. Saya dalam puan nak semua ni hari Ahad depan kan? 23 bulan lah kiranya. Saya kan. Bukan 17 je? Tak. Benda lah ni bergantung pada kamu punya panel. Yang saya minta tu budak student yang panel bawah saya. Kamu ni kot panel kamu tapi kalau panel kata nak minta hari Ahad, takkan hari Sabtu tu baru nak hantar kat saya. Lepas tu orang lain pun sesibuk duk hantar juga. Kan? Saya dia buat senyap dia ni semua ni. Saya tengok je lah you all hantar bila. So jangan expect okay so nak hantar malam ni baru nak hantar kat saya. Faham. Bukan kamu seorang tau saya nak check ni. Yang lain pun sama lah tapi saya tak senyap je. Mungkin kami cuba siapkan. Tapi kalau kamu boleh siapkan sikit-sikit macam yang kamu hantar sebelum ni okey je. Mana saya nak tengok yang depan saya nak tengok. Tapi yang paling kritikal chapter 3 lah Abang kan? Design kamu tu. Chapter 2 okey. Chapter 2 pun sebenarnya yang tu lah, yang produk yang current product tu penting kena masukkan. Kalau boleh dapat banyak design lagi bagus sebab panel mesti nak tengok you punya
study kamu macam mana? You gather information macam mana? Lagi-lagi kalau dia dah tahu ada, benda tu ada, yang similar product. Mesti dia akan, bukan question lah. Mesti dia akan tengok kalau tak ada, dia bagi rendah lah kot. Masa. Faham pun. Okay? Kalau tak ada apa-apa, kita ni lah. Saya rasa tak ada apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa nanti kami PM je. Tapi kalau kamu nak bagi sikit-sikit pun tak apa macam tu sebab saya pun kalau kamu bagi sekali harum pun bukannya nak, kalau kamu bagi semua chapter satu, jangan bagi satu file tau, bagi separate file so saya habis sikit saya akan bagi lepas tu saya akan tengok chapter lain. Jadi kamu boleh semak dululah yang kamu boleh betulkan dululah yang dah di komen lah. Baik Puan. Okay, kalau tak ada apa-apa sampai sini ya. Baik. Saya rasa dah tak apa-apa lagi dah Puan. Okay, kalau tak ada apa, terima kasih lah. Baik. Okay, Assalamualaikum. Salam nasi Puan. Okay, sama. Sekejap, aku nak tanya. Pause. Pause.